وبارك على سيدنا وحبيبنا وصفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita آخر فقرها وقوله بئتل قوله بسم الله الرحمن الرحيم العالمين اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. Qauluhu, perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan Imam Laqani. Qauluhu, perkataannya. Ay qaulul Imam Laqani. Fatuzanul kutbu awil a'yanu. Fatuzanu al-kutbu awil a'yanu. Maka ditimbang al-kutbu kitab catatan amalan. Fatuzanul kutbu awil a'yan, ataupun ain. Mana dia apa ain ni? Amalan soleh kita itu dijadikan bentuk jasad. Itu maksudnya. Okey. Fatuzanul kutbu awil a'yan aw ain. Mana ain amalan kita, perbuatan kita tu dijadi bentuk apa? Bentuk surah. Mana tu ditimbang. Wadih hada? Ayo, ba'da hada nunaqish. Asyara bidzalika asyara bidzalika ila ikhtilafil ulama'i. Asyara, memberi isyarat Imam Laqani, bidzalika, dengan itu matan dia. Fatu, dengan itu perkataannya pada matan. Bidzalika, dengan itu perkataan dia. Bidzalikal kalam fi matanihi. Ila, kepada ikhtilafil ulama, perbezaan pendapat ulama fil mawzun, pada yang ditimbang. Okey. Sekarang apa yang ditimbang? Wajib kita beriman dengan mizan. Sebab Allah sebut wa nad'ul mawazinil qista liyaumil qiyamah. Kami meletakkan wa nad'ul mawazinil qist, timbangan keadilan. Wajib kita. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, maka dia termasuk golongan yang berjaya. Okey. Jadi sekarang apa yang ditimbang? Sini datang hadis. Okey. Ada riwayat yang ditimbang itu kitab catatan amalan kita. Yang amalan kita yang hari-hari yang sekarang yang Allah sebut apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Catatan amalan yang sedang ditulis oleh malaikat sekarang ni, itu ditimbang nanti. Okey. Ya Allah sebut wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura.
Okey, satu. Yang kedua, dia kata yang ditimbang ni amalan tu sendiri. Dalam bentuk cahaya kalau baikkan ni, dalam bentuk kegelapan kalau jahat. Makna dalam bentuk jasad. Amalan tu. Mana kebaikan solat kita tu dalam bentuk jasad. Faham tu? Kedua. Yang ketiga dia kata, nanti pendapat ketiga kata, yang ditimbang nanti orang tu sendiri. Tapi ini pendapat ni nanti kita tengok semua ni. Tapi ini pendapat yang lemah lah. Sebab Rasulullah sebut dalam sebuah hadis, yu'ta birrajulil samini. Yu'ta dibawa birrajulis saminin, dengan seorang laki yang bondeng. Birrajulin samin, gendut betul. Yu'ta birrajulil samin, dibawa dengan seorang lelaki as-samin, gendut betul. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dengan gendutnya, dengan gemuknya, besarnya semua lelaki ni. Yu'ta bismi yaumal qiyamah la yazinu 'indallahi, sedangkan beratnya di sisi Allah. La yazinu, tidak sampai pun janaha ba'udatin, sebelah sayap nyamuk pun. Tak ada apa-apa. Itu saya kata jasad sendiri timbang. Okey, tapi dia masuk sini. Okey. Fadhahaba jumhurul mufassirin. Fadhahaba, maka pergi. Makna pergi ni berdapatlah mazhab. Jumhurul mufassirin, jumhur, kebanyakan mufassirin, ahli tafsir. Ahli tafsir, bahkan ulama lain mufassirin, bal muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin. Laisa faqat mufassirin, bal madza? Bal mutakallimin wal fuqaha wal muhaddithin. Ila, kepada ila annal mawzuna, ila annal mawzuna, kepada annal mawzuna, sesungguhnya al mawzun, yang ditimbang itu apa? Mawzuna al kutubu, kitab-kitab. Kitab-kitab. Allati, yang ishtamalat, mengandungi. Ishtamalat, mengandungi, meliputi. Ala a'malil ibadi, ala, di atas amalan hamba-hamba. Sebab tu orang kafir apa? Waktu dapat kitab tu, yang kita baca surah Kafir, apa Allah sebut? Macam orang kafir. قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ma li hadzal kitab, mereka berkata, ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? Sewaktu apa? Berterbangan kitab datang mencari tuannya. Tiba-tiba datang kepada mereka, di depan mereka. Datang kepada mereka apa? Ma li hadzal kitab. Kalau orang kafir sebelah mana? Sebelah kiri.
Ma li hadzal kitab, kitab apakah ini? La yughadiru saghiratan, dia tidak biarkan yang kecil. Benda remeh kita buat. Wala kabiratan, benda besar. Benda remeh, benda kecil kah, benda besar? Illa ahsaha, semuanya dicatat. Wa wajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka kerjakan apa? Hadira, hadir, semua ada. Sebab tu kita nak pergi mana juga? Kemana kita pergi bawa amalan kita? Semuanya kita nak bawa menghadap Allah. Wa ma rabbuka nasiya, dan tidak sekali-kali Tuhan kamu lupa. Kita biarpun kita lupa ataupun buat-buat lupa dosa kita, kita biarpun berapa banyak dosa kita lakukan kita lupa, atau kita buat-buat lupa, wa ma rabbuka nasiya, Tuhan kamu tidak sekali-kali lupa. Wa wajadu ma amilu hadira, semuanya ada. Berapa banyak dosa kita buat, kita lupa, Allah tak lupa. Sebab tu banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Sebab tu kita sebut yang itu yang kita baca tiap-tiap petang, tiap pagi, tiap petang tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka adika mastata'tu. Itu kita panggil apa? Sayyidul istighfar. Itulah penghulu segala yang kita mohon keampunan kepada Allah. Okey. Binaan, ni maf'ul li ajli. Min ajli bina. Okey. Ala annal hasanata, atas annal hasanata, sesungguhnya kebaikan itu, annal hasanata, sesungguhnya kebaikan, mumayyazatun, dibezakan, mumayyazatun bi kitabin, bi kitabin, dengan satu kitab. Makna kebaikan kitab khusus, tak campur ya. Kitab kebaikan dengan kitab kejahatan tak dicampur. Wasayyi'at, annal hasanati, wasayyi'ati, dan kejahatan, annal hasanati mumayyadatun bi kitabin, wasayyi'ati, bi akhara, dengan kitab yang lain. Bi akhar, dengan kitab yang lain. Jadi dia kata apa sini? Kita ni perbuatan baik kita, amalan soleh, kitab khusus. Amalan jahat, kitab khusus, tak bercampur. Tak bercampur kitab amalan baik dengan kitab amalan jahat. Wa yashhadu lahu, dan menyaksikan. Mana? Syahid pada dia. Wa yashhadu lahu, dan yashhadu menjadi saksi lahu, atau menjadi yashhadu lahu sini dalil bahawa wa yashhadu lahu, dan menjadi saksi baginya.
Bagi hadal qaul lahu ay li hadal qaul. Faham tak? Makna dalil dia. Apa dalil kata, apa dalil kebaikan kita dalam kitab yang khusus, kejahatan kita kitab yang khusus, tak bercampur. Faham tu? Wa yashhadu menjadi saksi. Makna dalil baginya apa? Hadithul bitaqati. Hadithul bitaqah. Hadis bitaqah. Bitaqah ni kad apa? Kita buat kad lah bitaqah. Bitaqatun bitaqat. Kad lah kad. Kita panggil bitaqah. Kalau bahasa Arab apa? IC apa? Bitaqatun syakhsiyatun. Itu. Bitaqah syakhsiyah. Kad individu. Makna apa? Kad kita lah. Bitaqah syakhsiyah. Bitaqah. Hadisul bitaqah. Bikasril muwahhadati, dengan dikasrahkan al muwahhadah. Mana muwahhadah? Kita baca dengan ba. Ba tadi dibaca baris bawah. Bikasril muwahhadati, dengan baca bitaqah. Wahia dan ia. Bitaqah ni mana? Wahia dan ia. Ia apa? Bitaqah ni waraqatun saghiratun. Waraqatun saghiratun. Kertas kecil lah. Kad lah. Kertas kecil. Kad. Waraqatun. Kertas saghir kecil. Wa hadithuha, dan hadisnya. Dia kata apa? Dalil dia. Ini hadis masyhur ini. Kita panggil hadis apa ni? Nusammi hadzal hadis hadithul bitaqah. Kita kenali hadis ini sebagai hadis apa? Hadisul bitaqah. Sebab tu dia kadang-kadang ada gelaran hadis dia. Macam hadis Islam, iman, ihsan tu kita sebut apa? Itu kita sebut hadisul Jibril. Kita sebut hadisul Jibril. Okay. Wa hadithuha. Dia sebab kadang-kadang setengah hadis dia terkenal sangat. Sama ada dia masyhur, terkenal sangat hadis tu. Macam hadis Jibril. Sebab apa? Sebab hadis tu tentang apa? Tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Terus sebut itu hadis apa? Hadis Jibril. Sebab Jibril sendiri datang mengajar Rasulullah SAW, menjelma dalam bentuk seorang lelaki, dan para sahabat menyaksikan. Kemudian ada lagi hadis, dipanggil apa? Hadis ni pula menjadi apa? Perbahasan tentang sanad dia. Contoh antara hadis yang apa? Dikenal dengan nama, kita panggil hadis apa? Hadisul ma'azif. Dia panggil hadisul ma'azif. Itu sebab apa? Sebab perbahasan ulama tentang hadis tersebut. Sebab dia contoh tak sebut. Okey, Rasulullah sebut sayakunu qaumin min ummati yastahilun al-hira wal harira wal ma'adif. Sayakunu qaumun min ummati, akan datang qaumun, satu kaum daripada umatku, yastahillun al-hira, akan menghalalkan kemaluan perempuan. Hira, mana setengah baca khira, setengah baca hira. Wal harir, dan sutra. Wal ma'azif, dan juga alat muzik. Okey. Hadis ni dalam Bukhari. Tapi apabila kita sebut, dia akan sebut kama fil hadithil ma'azif. Sebab apa sebut hadis ma'azif? Mengapa hadis ni terkenal? Banyak-banyak hadis Bukhari, hadis ni terkenal. Kita sebut saja hadisul ma'azif dalam ulum hadis. Sebab apa? Sebab hadis ini salah satu hadis yang Imam Bukhari riwayat secara ana. Dia tak sebut haddatsana tak. Dia sebut an terus. Kita sebut hadis ini sebagai al-mu'an an. Nanti kita belajar dalam ulum hadis. Okey, ini kita sebut hadis apa? Sebab hadis ini terkenal. Dia sebut hadisul bitaqah. Okey. Ya, kita hadis bitaqah. Wa hadithuha ma ruwiya, apa diriwayatkan, ana Abdillah bin Amr bin As
Daripada Abdullah bin Amr bin As. Ingat Abdullah sahabat, Amr bin As pun sahabat. Ingat Ingat Abdullah sahabat, Abdullah bin Amr sahabat, Amr As pun sahabat. Makna sahabat anak kepada sahabat. Dikatakan beza antara Abdullah dengan bapaknya Amr 13 tahun saja. Umur mereka 13 tahun sebab awal bapa dia kahwin. Fikar beza dengan bapa kau berapa fikar? Berapa tahun fikar? 17 kah? Ambil kar. Okey, jadi beza dia. Ingat sebab ustaz ingat lagi ustaz ajar bapa kau tu. Nah, sekarang ajar kau sudah. Okey. Jadi ingat Amr bin As, beza dia Abdullah ni dengan bapa dia 13 tahun saja. Jadi dia sewaktu peperangan Siffin, Abdullah bin As dia sebelah siapa? Dia sebelah Saidina Muawiyah dengan Amr bin As. Dia bersama ahli Syam. Tapi waktu berperang dia kata Ali yang betul. Dia kata Ali yang betul, kita yang salah. Tapi dia bersama dengan bapa dia, dengan tentera Muawiyah. Waktu perang Siffin, waktu peperangan Siffin, dia kata apa? Abdullah bin Amr bin As ni, dia bersama pasukan apa? Pasukan ahli Syam. Dia ikut dia orang. Pasukan ahli Syam di bawah pimpinan Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan berperang dengan Sayyidina Ali. Waktu berperang dia kata Sayyidina Ali betul, kita yang salah. Jadi orang tanya, kalau kata bapak kau salah, kalau kata bapak kau salah, mengapa kau ikut bapak kau? Dia kata Rasulullah pesan pada aku, ati' abaka. Aku dulu Rasulullah pesan pada aku, ati' abaka. Kau ta'alah bapak kau. Aku nak buat macam mana? Cuma dia apa? Dia tak angkat senjata, dia ikut saja. Sebab bapak dia suruh keluar kan. Bapak dia suruh ikut. Dia kata Rasulullah waktu dulu Rasulullah pernah pesan kepada aku satu perkataan. Rasulullah kata apa? Ati' abaka. Kau Abdullah hendaklah taat bapak kau. Jadi itu aku taat bapak kau. Sebab tu dia seorang yang tak saleh. Abdullah bin Amr bin As. Dia kata Rasulullah sebut aku ati' abaka. Kau hendaklah kau taat kepada bapak engkau. Macam mana? Jadi bapak aku suruh aku ikut dia. Aku ikutlah. Tapi aku tetap kata Ali yang betul. Faham tu? Okey, itu kalau kita baca ni, bukan bacalah Bidayah Nihayah tu. Tengok baca apa? Macam mana? Sampai apa? Dia kata tak, kita ni salah. Sampai apa? Mengadu orang kepada Allah. Macam mana anak kau ni? Jatuhkan moral tentera kita. Dia kata kita yang salah. Ali yang betul. Okey, ma ruya an Abdullah bin Amr bin As ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dia sallallahu alaihi wasallam berkata, annahu, sungguh ia, qala, dia berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yastakhlisu, sesungguhnya Allah yastakhlisu, mana istakhlasa, yastakhlisu, memilih, yastakhlisu, memilih, yastakhlisu, memilih, rajulan, seorang lelaki, rajulan, seorang lelaki, min ummati, daripada umatku. Daripada umat ini Allah akan pilih seorang lelaki pada umat ni, ala ru'usil khalaiqi,
di atas ru'usi, kepala seluruh makhluk. Maknanya di hadapan seluruh makhluk. Ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk. Yaumal qiyamati, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Fayunsharu alaihi, maka dibentangkan alaihi, ke atasnya. Tis'atan wa tis'una, sijillan, baca apa? Fayunsharu alai tis'atun. Baca tis'atun, ha? Kalau setengah ayat fayanshuru, kalau fayanshuru tis'atan. Di sini bukan, situ yunsharu kan? Fayunsharu alai tis'atun. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Setengah ayat fayanshuru, dia baca yanshuru. Mana yanshuru? Dibuka padanya. Fayunsharu alaihi tis'atun wa tis'una sijillan. Sembilan puluh sembilan catatan. Mana apa? Catatan kejahatan. 99 kejahatan dibentangkan kepada dia. Semua penuh dengan kejahatan dia. Semua catatan dia penuh. Maksudnya ni sijillan, makna dia catatan kejahatan. Kullu sijillim minha, kullu sijillim minha, setiap catatan daripadanya, maddul basari, maddul basari, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Ada 99 catatan. Makna setiap catatan dia tengok sejauh mata memandang. Semuanya penuh dengan kejahatan. Semua situ, dosa-dosanya semua terkumpul situ. Dia bawa ke akhirat ni. Allah buka catatannya di depan seluruh makhluk. Semuanya penuh dengan kejahatan. Dipenuhi dengan catatan kejahatan. Berapa? 99. Setiap sesuatu sejauh mata memandang. Okey. Summa yaqulu. Kemudian yaqulu, berkata. Siapa berkata? Allah berkata. Allah berfirman pada. Summa yaqulu, kemudian berfirman Allah. Atunkiru min hadha syai'a? Atunkiru, adakah engkau mengingkari? Atunkiru adalah adakah engkau mengingkari? Min hadha syai'a, daripada ini sesuatu pun. Azalamaka, adakah telah menzalimkan engkau? Katabatil hafizun, katabati penulisku, al-hafizun yang menjaga. Yang apa? Yang ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah tanya, ada yang kau tak mengaku kah? Ataupun malaikat yang tulis tu buat zalim pada kau kah? Semua catatan kau penuh dengan kejahatan. Apa dia jawab? Fayaqulu, maka dia berkata,
La ya Rabb. La ya Rabb. La ya Rabbi. Tidak wahai Tuhanku. La ya Rabbi. Fayaqulu, maka berkata, Allah berkata, alaka udhrun, adakah bagi kau uzur, keuzuran? Alaka udhrun, adakah bagi kau keuzuran? Fayaqulu la ya Rabbi, maka dia berkata, la, tidak wahai Tuhanku. Fayaqulu, maka berkata Allah, fayaqulu, maka Allah berkata pada dia, alaka hasanatun, adakah bagi engkau kebaikan? Kau adakah buat kebaikan dunia dulu? Adakah kau buat baik dulu? Alaka hasanatun, adakah bagi engkau kebaikan? Dulu di dunia kau buat baik kah? Dia kata apa? Fayaqulu la ya Rabbi, maka dia berkata, tidak wahai Tuhanku. Dulu di dunia dulu aku penuhi hidupku dengan buat jahat semua. Memang aku mengaku semua yang tertulis kejahatan memang aku buat. Hidup aku dulu di dunia penuh dengan kejahatan. Sebab tu ingat ya, setiap perkataan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, semuanya dicatat. Itu kita bayangkan macam mana banyaknya catatan amal kita sewaktu kita dihadapkan kepada Allah nanti. Cuba kita doakan moga apa? Dipenuhi dengan kebaikan. Allahumma amin. Okey. Fayaqulu, maka berkata, Allah berkata, bala, bahkan, inna sesungguhnya, laka bagi engkau, indana di sisi kami, lahasanatun, ada kebaikan, ada satu kebaikan. Biarpun kau sangka di dunia dulu kau tidak pernah melakukan sedikit pun kebaikan, tapi kami tulis tetap ada kebaikan yang pernah engkau buat di dunia dulu. Apa Allah sebut? Wa innahu, sesungguhnya, innahu, hu ni dhamir syak ni, innahu ay inna syak, la zulma alaika, la zulma alaika, tidak ada kezaliman ke atas engkau. Allah sebut itu kan? Yang Allah sebut, la zulmal yawm, tidak ada sedikit pun kezaliman pada hari tersebut. Fatukhraju lahu, maka dikeluarkan, fatukhraju lahu, maka dikeluarkan lahu baginya, bitaqatun, bitaqah, bitaqah ni kat, kal anmulati, macam anak jari, kal anmulati, macam anak jari saja. Ini macam hujung jari, macam begini saja, kecil dia. Kal anmulati, fiha, padanya, padanya tertulis apa? Fiha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dunia dulu, biarpun dia jahat macam mana, dia buat semua kejahatan, tapi dia jaga ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana bah? Dia mati sebagai seorang Islam. Fayaqulu, maka dia berkata, fayaqulu, maka dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hadhil bitaqati, apa ini bitaqah kat,
ma'a hadis sijillati, ma'a bersama hadis sijillati, dengan ini catatan. Ini kad besar ni saja, sedangkan apa? Catatan kejahatan sejauh mata memandang 99 lagi tu. Wadih. Fayuqalu, maka dikatakan, innaka la tuzlam, sesungguh engkau la tuzlamu, tidak dizalimi. Okey. Fatudau sijillatu, maka diletakkan sijillat, catatan amalan kejahatan tadi, fi kaffatin, pada satu timbangan, wal bitaqatu fi kaffatin, dan kad kecil tadi timbangan yang sebelah lagi. Fatashat as-sijillatu, maka berterbanganlah, fatashat, berterbanganlah, terangkatlah as-sijillat, catatan tadi, wasaqulat bitaqah, menjadi sangat berat kad tadi, bitaqah tadi, wala yathqulu, dan tidak berat, ma'asmillahi syai'un, bersama dengan nama Allah sesuatu pun. Ini apa? Ini orang yang Allah rahmati. Sebab tu paling penting kita ingat ya. Sebab Allah sebut, in ya ibadi innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Wahai hambaku, sekiranya engkau datang menghadapku membawa apa? Biqirabil ardi khataya, seluruh muka bumi ini dosamu, la tusyriku bi syai'a, kau tak mensyirikkan aku. Sepenuh bumi dosa kita, tapi satu saja kita tak syirik pada Allah. Allah sebut, la ataituka, aku datang kepadamu, biqirabiha, dengan satu bumi juga, maghfirah, keampunan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa, ya Allah, engkau maha pemaaf, maha mulia, tuhibbul afwa, sangat suka memaafkan. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum sekiranya tidak membayar saman lampau? Mohon pencerahan. Apa hukum sekiranya tidak membayar saman lampau? Mohon pencerahan. Hukumnya tak boleh bayar rotek. Okey, ingat ya. Kita adalah Islam ni. Okey. Allah sebut apa? Rasulullah sebut. Okey. Allah sebut tu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta antara kamu secara batil. Rasulullah sebut, inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu haram, terlarang untuk kamu mencerobohnya. Sebab bila idza antal rabbakum, jika kamu bertemu Tuhan kamu, haram. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'iyah tidak ada istilah hukuman berbentuk harta, melainkan sesuatu yang syariat tentukan. Contoh, diat dengan harta. Ya, sebab syarak tentukan. Diat sama apa? Waktu qisas, bayar qisas semua tu, faham tak? Okey. Kemudian apa yang syarak suruh bayar? Zakat. Okey, ambil harta bayar. Okey, sekarang kesalahan lain bolehkah? Kesalahan lain contohnya, bolehkah? Okey, kita mengenakan hukuman harta, denda berbentuk harta terhadap sesuatu yang syarak tak sebut. Begini maksud Ustaz. Macam contoh orang bunuh. Dalam bunuh, okey, dia boleh ambil qisas ataupun bayar diat. Okey, halal terima diat tu. Boleh. Tapi contoh sekarang, tiba-tiba dia mencuri motor. Hukuman dia denda 20,000. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab bila kita halalkan harta dia untuk kita ambil? Bila syariat halalkan harta kita ambil? Contoh kan, dia buat kesalahan begini. Contohnya, dia buang kulit pisang, buang sampah merata-rata. Hukuman dia denda RM50. Boleh tak boleh? Dalam syariat kita tak boleh.
Siapa bagi kebenaran? Bila syarak bagi kebenaran kita untuk kita ceroboh harta dia. Itu harta dia RM50. Takzir boleh. Rotan tangan kan silakan. Sebab itu apa? Itu takzir, hak imam. Tapi tiba-tiba, okey, denda RM200 sebab buang sampah merata-rata. Dalam mazhab kita ya, tak boleh. Sebab apa? Di mana nas kita halalkan harta dia untuk kita ambil RM200 tu? Faham tak? Sebab tu Ustaz kata, pernah kadang-kadang kaum Ustaz ni, setengah tu. Okey. Ustaz kata kadang-kadang lawan saman menyaman. Dia tuduh aku Wahabi. Jadi aku saman dia 100,000. Aku saman dia 100,000. Aku buat saman malu 100,000. Sebab dia tuduh aku Wahabi. Aku lawan bid'ah. Tiba-tiba dia kata aku Wahabi. Aku saman. Yang kau saman 100,000 tu tak bid'ah ke? Yang kau saman kan? Okey, sebab dia tuduh aku Wahabi. Aku bukan Wahabi, tapi aku lawan perkara bid'ah. Tiba-tiba dia tuduh aku Wahabi. Jadi aku mahkamah, aku filekan saman malu 100,000. Aku filekan saman malu 1 juta. Sekarang kau filekan saman malu 1 juta itu, 1 juta itu sunnah ke? Itulah bapak bid'ahnya. Itulah bapak bid'ahnya. Sekarang atas apa? Tiba-tiba kita saman dia 1 juta. Menang kita dapat 1 juta. Halal tak halal 1 juta kita makan? Demi Allah haram tu makan. Bila pula syariat jadikan bayaran untuk apa? Orang tuduh kita satu tuduhan, kita boleh dapat 1 juta. Bila juga syarat jadikan sebagai itu. Itu satu pencerian yang halal. Makanlah duit saman tu. Makan benda yang haram. Faham tak? Sebab tu kita kata, ingat ya, cuba kita tengok macam mana syarak dia menguruhkan sesuatu. Okey. Semua tuduhan orang tuduh kita. Orang tuduh kita kafir. Orang tuduh kita sesat. Orang tuduh kita pencuri. Orang tuduh kita berzina. Tuduhlah apa tuduhan bro. Tuduhlah. Tuduh pengganas, tuduh teris, tuduhlah. Tak ada masalah. Okey. Semua tuduhan ini tidak ada satu pun tuduhan yang disabitkan di bawah kesalahan hudud. Boleh kan? Kecuali apa? Kecuali tuduhan zina yang kita namakan sebagai qadhaf. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Orang yang menuduh perempuan suci berzina, lelaki suci pun sama lah. Kemudian dia tidak membawa 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Ini hudud. Okey, apabila tuduh berzina, kita boleh minta hukuman hudud. Itu pun bukan saman malu. Bukan minta apa, aku saman 1 juta sebab dia tuduh aku berzina. Tak. Sabit dengan hudud. Berapa? Disebat 80 kali. Jadi sekarang, macam mana kalau dia tuduh kita kafir? Kau tu kafir. Bolehkah kita minta hukuman hudud? Boleh tak boleh? Tak boleh. Paling-paling hukuman takzir. Takzir saja. Orang tuduh kita mencuri, kita boleh tuntut takzir. Orang tuduh kita kafir, kita minta takzir boleh. Tapi ini saman malu, di mana ambil? Jadi mengapa orang tuduh kita berzina, dia boleh dijatuhkan hukuman hudud, iaitu 80 kali sebatan. Tapi kalau tuduh kita kafir, tuduh kita sesat, tidak ada sabit hukuman hudud. Sebab apa? Kenapa? Sini kita tengok macam mana syariat menyelesaikan masalah. Kalau orang tuduh ustaz kafir, orang tuduh ustaz sesat, ustaz boleh buktikan aku tak sesat. Apa masalah kata aku sesat? Di mana yang kata aku sesat? Silakan aku nak uraikan. Tuduh aku kafir. Macam mana kata aku kafir? 5 waktu aku di masjid. Sedangkan Allah sebut, "Idza ra'aita yaqtal masjid fajr bil iman." Apabila kamu melihat seorang lelaki berulang alik ke masjid, saksikanlah dia benar-benar beriman. Boleh? Saksikanlah dia benar-benar beriman. Jadi, cuma apabila orang tuduh kita berzina, orang tuduh berzina, macam mana kita nak buktikan kita tak berzina? Takkan nak angkat kain tengok. Sebab kita tak ada jalan untuk buktikan bahawa kita tak berzina. Melainkan apa? Komisi bawa saksi.
Faham tak? Kalau orang tuduh sesat semua tak, ini apa? Tuduh sikit-sikit, nah saman malu. Tuduh sikit saman malu. Sebut pejuang sunnah. Orang tuduh Wahabi terus. Fail 1 juta saman malu. La haula wala quwwata. Itulah bapak bid'ahnya. Wadah. Sebab apa? Syarak tak pernah jadikan ni. Inna amwalak, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Haram kat atas kamu. Wadah. Sebab tu kita tengok apa? Ini sikit apa? Denda ke? Makan tempat awam beramai denda. Haram itu. Haram kita mengambil hak seseorang, harta seseorang. Haram kita al-aslu. Tengok al-aslu fil amwalil ghaib al-imtina. Asal pada harta orang kita ditahan diri pada kita kacau. Melainkan dengan jalan yang Allah syariatkan. Jual beli, diat, fidyah, wadah. Faham tu? Itu jelas tu. Ini dalam Islam begitu. Tapi sekarang kita bukan orang Islam masalahnya. Wadah. Sebab tu kadang-kadang apa? Denda sampai 50,000, tak pakai emas 1,000. Bukan Islam tu. Okey, tak pakai emas kena bayar 1,000. Tak pakai emas kena bayar 1,000. Zalim tak zalim? Zalim tak zalim? Jujur, zalim tak zalim? Siapa kata tak zalim? Dia pun tak kenal zalim tu apa sebenarnya. Okey. Bolehkah kita bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah berkenaan solat Jumaat? Sebab solat Jumaat sekarang tak ikut sunnah. Jadi bolehkah kita tengok apa? Nak pergi masjid tak boleh sebab tak vaksin. Syariat WHO. Sekarang ada nama syarat WHO. Syarat wajib Jumaat ini mesti 2 dos vaksin. Jadi kalau tak buat, tak boleh pergi masjid, tak boleh solat Jumaat. Kami pula takut jarum. Jadi macam mana? Boleh ke tak boleh taklid Abu Hanifah? Apa? Ingatlah, tidak ada jalan keluar. Faham tak? Sedangkan Jumaat ni syariat yang apa? Yang sangat besar. Faham tak? Boleh tak boleh? Boleh. Man qallada aliman. Man qallada aliman. Siapa bertaklid mana-mana alim, laqiyallaha saliman. Dia akan bertemu Allah dengan selamat. Sebab mereka ini yashhadul ummah bisidqi wal amanah. Umat menyaksikan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i bisidqi, jujur, wal amanah, amanah dalam agama mereka. Ikutlah mana satu pun. Wadah. Kita semua kita ikut Syafi'i sebab inilah mazhab rasmi kita. Wadah. Okey, silakan. Silakan ikut mazhab Abu Hanifah. Adakah sah solat Jumaat di luar pagar disebabkan masjid telah dikunci pagar? Ini apa? Ini mazhab, inilah mazhab apa? Mazhab bid'ah SOP ini semua ni. Sampai umat Islam jadi begini. Masjid dikunci. Masjid dikunci. Masjid dikunci daripada kita nak buat solat Jumaat. Ustaz tak tahu pernahkah berlaku sejarah Islam ataupun inilah zaman sekarang masjid dikunci. Supaya apa? Orang tak boleh masuk. Sebab mana ya? Wa man azlamu mimman man masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu. Wa man azlam, siapa yang lebih zalim mimman mana masajidallah, daripada golongan yang menghalang masjid Allah, an yudhkara fiha ismuhu, daripada sebut nama Allah. Kita angkat tangan minta Allah angkat bala. Bersama kurang ajarnya kita kunci masjid orang solat. Ya, tunggulah kita. Kurang ajarnya kita. Orang nak solat, kita kunci masjid. Wa man azlamu mimman mana masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu. Siapa lagi zalim? Siapa Allah tanya? Siapa zalim lagi? Mimman mana amat, daripada golongan yang menegah masjid Allah an yudhkara fiha ismuhu, untuk disebut namanya. Wa sa'a fi kharabiha. Perbuatan mereka ini menghancurkan masjid. Sedangkan kita harap apa? Kita harap musibah kiri kanan kita, wabak kiri kanan kita mengharap apa? Allah angkat semua yang kita derita selama ni. Tapi kita buat untuk Allah bertambah murka Allah pada kita. Silakan ambillah. Okey. Jadi adakah sah? Macam mana? Sebab apa? Kita syarat kita mazhab Syafi'i apa? Mesti apa? Mesti sampai makmum boleh sampai kepada imam dalam solat Jumaat tu. Mana boleh solat luar pagar? Sebab apa? Syarat dia apa? Makmum boleh sampai kepada apa? Kepada imam. Ini dikunci. Boleh. Dikira 2 bar luar bangunan sudah dikunci, tak boleh sampai.
Boleh. Sebab tak sah luar pada apa? Pagar. Tak sah. Carilah tempat yang masjid, mana orang beriman yang masih sediakan tempat untuk apa? Yang sedar bahawa dunia ni sementara. Sedar. Okey, carilah. Tak sah sembahyang di pagar berkunci. Sebab apa? Sebab mazhab kita tak syarat dia apa? Mesti makmum boleh sampai kepada imam. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin mazidah. Ya Rabb lakal sultanik. Allahumma salli sallim. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'an al-batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'al tabisan alaina fanadil waj'al muttaqina imama. Allahumma sarif 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan wal syarr ghairuh. Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala as-sufaha minna. Allahumma la ta'khudhna bima fa'ala as-sufaha minna. اللهم لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم